Menteri menjemput Yang Berhormat Tuan Lim Guan Eng Bagan. Terima kasih, betul. Saya nak tanya tentang Menteri berkaitan dengan soalan nombor 3. Jimatkan masa sikit. Ya. Bagan kena baca ayat jimatkan masa sikit. ya. Dalam kertas biru tu. You have to read the Ya, saya nak jimatkan masa. boleh, nak jimatkan masa. Tak cukup. Baik, terima kasih. Yang Berhormat Bagan, sila saya jemput Yang Berhormat Menteri. Baik. Untuk Terima kasih 3 minit. Yang Berhormat Bagan yang bertanya. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Tuan Yang Di-Pertua, isu kenaikan harga ini sebenarnya bukan sahaja berlaku di negara kita di Malaysia, malah bahangnya turut dirasai secara global. Kajian Badan Dunia antaranya World Economic Forum, International Monetary Fund, IMF, International Food Policy Research Institute turut menyokong perkara ini. Jadi malah laporan Cable News Network CNN pada 5 November lepas turut memetik kenaikan harga makanan dunia melonjak sehingga 30% dalam tahun ini. Tuan Yang Di-Pertua dan Yang Berhormat Bagan, KBJ NIPI senantiasa siap siaga dalam menangani isu kenaikan harga barang ini dan akan terus mengambil tindakan mengikut peruntukan undang-undang di bawah bidang kuasa kementerian. KPD NHP terus komited untuk menggerakkan 2,200 penguatkuasa sedia ada bagi memastikan tidak berlakunya aktiviti pencatutan harga dan peniaga kekal menjalankan perniagaan secara beretika di seluruh negara. Tuan Yang Di-Pertua, saya kongsikan di sini. Beberapa langkah proaktif yang digerakkan oleh KPD NHP adalah seperti berikut. Pertama, bagi memastikan kenaikan harga barangan disebabkan ketidakcukupan atau ketidakberadaan barangan dalam pasaran, Kementerian akan terus menguatkuasakan peruntukan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Kedua, bagi menangani aktiviti mengambil untung yang tidak munasabah, Kementerian menguatkuasakan peruntukan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Di pihak pengguna pula, sekiranya berlaku penggunaan harga yang tidak munasabah, hak pengguna dibela di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999. Ketiga, KPDHB terus menggerakkan lebih 1,000 pegawai pemantau harga PPH secara harian untuk memantau harga 480 item di 1,500 premis seluruh negara untuk memastikan pergerakan harga berlaku pada situasi yang munasabah. Kenaikan harga barangan juga sering berlaku menjelang musim perayaan. Dalam hubungan ini, Kementerian akan memanjangkan tempoh dan memulakan pelaksanaan skim kawalan harga maksimum musim perayaan ataupun SKHMP lebih awal menjelang perayaan Christmas bulan Disember ini. Tarikh pelaksanaan skim kawalan harga ini akan diumumkan oleh pihak KPDHP dalam tempoh terdekat. Saya ingin memberikan amaran di sini agar tiada pihak yang cuba untuk menaikkan harga lebih awal sebab mendengar kita akan kenakan skim harga kawalan musim perayaan yang kita letak lebih awal. Jangan yang mengambil kesempatan. Kementerian tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan kepada mereka yang cuba mengambil kesempatan untuk menaikkan harga kerana kenyataan awal saya ini. Tuan Yang Di-Pertua, Kementerian akan melaksanakan program Jualan Keluarga Malaysia bermula 4 Disember 2021 ini dalam beberapa hari lagi, di mana jualan ini akan melibatkan barangan perluan asas kepada pengguna dengan harga mampu milik. Program jualan ini akan dilaksanakan di seluruh negara, melibatkan 222 kawasan parlimen dengan kekerapan 2 kali sebulan. Kerajaan akan memastikan harga jualan barangan yang ditawarkan adalah lebih murah dari harga pasaran sekarang, iaitu lingkungan 15 ke 20% lebih murah daripada harga pasaran. Kementerian telah mendapat kerjasama daripada agensi dan jabatan kerajaan yang lain bagi memastikan jualan barangan keperluan asas pengguna ini sampai kepada keluarga Malaysia yang terkesan dengan kenaikan harga barangan ini. Tuan Yang Di-Pertua, Yang Berhormat Bagan, saya difahamkan bahawa Menteri Pertanian dan Industri Makanan ataupun MAFI juga turut sedang merangka strategi hasil perbincangan dua hala bersama mereka dan pihak industri.
Antaranya, MAPI turut bercadang untuk membenarkan pengimportan ayam bulat dari loji-loji pemrosesan di luar negara yang mendapat pengesahan Jabatan Perkhidmatan Veterina sebagai langkah sementara bagi meningkatkan bekalan dan menstabilkan harga pasaran. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan buat bantuan berjumlah 262 juta ringgit bagi membantu peladang yang terjejas susulan kenaikan harga baja dan racun. Daripada jumlah itu, sebanyak 200 juta ringgit disediakan sebagai pinjaman agro makanan pada kadar sifar faedah dengan moratorium bayaran balik selama 6 bulan melalui agrobank dan tekun untuk manfaat pengeluar agro makanan bagi menangani kos pengeluaran yang tinggi di peringkat ladang. Sekian, terima Terima kasih. kasih. Menteri, sila soalan tambahan. Bagan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Saya harap Yang Berhormat Menteri jangan semata-mata persalahkan peniaga saja. Jangan ingat bahawa peniaga lah yang menjadi punca masalah ini, kerana ini adalah ukuran daripada permintaan dan bekalan, supply and demand. Dan di sini apakah tindakan sebagai sebuah kerajaan harus mengambil langkah untuk memastikan bahawa masalah ini dapat diatasi. Nah, kalau kita lihat beberapa persatuan telah menyatakan sekarang harga sayur lebih mahal daripada daging. Sampai cili pun RM20. Mana pernah lihat semasa PH jadi kerajaan tak pernah berlaku macam ni. Dan ini adalah sesuatu yang paling tinggi dalam sejarah kita. So sekarang jangan hanya salahkan peniaga kerana mereka pun adalah mangsa. Saya rasa kalau pendekatan ini untuk kenakan itu peniaga itu salah. 100 kali salah. So saya harap bahawa dalam isu ini perlunya ada dana. Dana digunakan untuk perbanyakkan pembekalan supaya kita bantu baik petani, baik peladang maupun peniaga-peniaga supaya mereka dapat kurangkan kos logistik, kos pengangkutan. Itulah jadi punca. So saya harap Yang Berhormat Menteri, please do not miss the woods from the trees. Kalau tidak, kita akan sama-sama bergelumang dalam keadaan di mana harga yang begitu naik, barang naik DN begitu tinggi. Saya rasa itu satu malapetaka kepada rakyat Malaysia. Yang kedua, bolehkah umumkan satu dana, gunakan daripada itu windfall tax, apa yang disebut cukai makmur, RM3 bilion. Gunakan dana ini untuk bantu pihak-pihak yang berkenan supaya kita dapat adakan satu soft landing. Bantu mereka baik baja, baik itu apa kos-kos yang kita tahu yang menyebabkan kos naik begitu tinggi. Dan Yang Berhormat Menteri menyatakan 9 Disember perkara ini akan selesai. Ini adalah pengumuman dalam NST 25 hari bulan November. Yang Berhormat Menteri cakap dalam 1-2 minggu akan selesai. Sekiranya pada 9 hari bulan Disember tak selesai, adakah Yang Berhormat Menteri akan mengambil tanggungjawab? Terima kasih. Terima kasih Bagan. Sila. Baik, saya boleh bertanggungjawab. Tak apa, itu tidak masalah bagi saya ya. Mungkin 9 Disember mungkin tak selesai sebab perkara ini agak kompleks, bukan terletak kepada kawal. Nanti dulu, dia bukan terletak ke It's your own statement. the Tadi statement. say it's your own statement. Sir, statement, when I made the statement, we try to do. But the fact of the matter is you should know, it is very complex. It is not just entirely in the hands of KPD and NCP. Kalau nak berjanji letak jawatan, Yang Berhormat Port Dickson pun pernah kata dulu, hari ini kita menang, besok minyak turun, pun tak turun. Ini Iskandar Putri apa? Pun cakap kalau tunggu sir. Kalau Dato' Sri Anwar Ibrahim tak jadi Perdana Menteri, saya akan undur, dia kata. Jadi janji apa? Kalau kita nak berpolitik, yang berhormat Ni menteri Tuan tak Ini dapat Betul, KPI lah. saya tak capai KPI. Saya Sasaran tak ni nak luar buat biasa, masalah dalam menteri. dewan ini untuk Teruskan, berpolitik. teruskan. Biar saya jawab kepada satu, saya terima baik. Saya menyambut baik saranan, teguran dan cadangan daripada Yang Berhormat Bagan. Ya, kami tahu sangat akan jangan menganiaya peniaga. Sebab itu pernah saya katakan dulu dalam penjelasan, kita tak nak buat tak agak-agak tergesa-gesa ataupun terlalu drastik untuk mengenakan sekatan harga maksima. Kerana kalau kita tak kawal di harga, kalau ayam di farm gate
kos operasi kita tak bantu, maka peniaga terpaksa jual mahal sebab mereka membeli daripada pemborong, pemborong beli daripada peternak mahal. Sebab itu kami tak sebarang seperti mana disarankan, digesahkan, didesakkan dalam media dan sebagainya. Mengapa tidak buat enforcement? Mengapa tidak buat sekatan harga? Kita tak buat sebab kita tahu keluhan daripada peniaga-peniaga kecil ini. Kalau kita buat begitu sahaja, tidak secara dengan ada solusi yang menyeluruh, lebih holistik, membantu dalam erti mengurangkan kos operasi mereka. Jadi memanglah peniaga-peniaga ini teraniaya. Jadi kami tak, sebab saranan daripada Yang Berhormat betul, tepat. Tapi itulah kami risau selama ini tak tergesa-gesa. Jadi what we are doing now, kita buat lebat urus dengan mereka, kami buat libat urus dengan kementerian lain, agensi lain, sebab bukan semuanya mengawal harga barang ni terletak kepada KPDNHP. Sebab bekalan ini, keluaran ini di ladang, di kebun dan di sawah, semuanya luar daripada KPDNHP. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mas. Saya bagi pulang soalan kedua. Saya minta sebab saya Yang difahamkan masa pun tak mencukupi, sebab itu saya nak bagi tahu. Saya penting. Tunggu dulu. Saya nak jelaskan. Ini luar daripada KPDNHP, tapi saya minta kerjasama daripada Yang Berhormat Ada kabinet, untuk lebih bawa adil. ke kabinet selesai. Tunggu Lah dulu. jangan kata ini soal menteri Tak. je, ini juga kementerian lain. Ya, You Datuk, can Datuk. solve Datuk together. Dixon. Orang Ingat, dah tunggu saya nak lama. jelaskan Problem kepada serious. Bagan. Baik. Tuan Yang Dipertua. Sila. The floor is mine. Saya nak jelaskan kepada Bagan untuk adil kepada Yang Berhormat Bagan yang bertanya tentang pemulihan negara. Biarlah setuju dengan saya kalau saya majukan secara bertulis supaya supaya semuanya boleh lengkap dan sebagainya. Jadi kalau saya tak jawab dekat sini, masa begitu singkat, mungkin ia tak sempurna untuk Bagan. Boleh? Itu saya tak tahulah mana dia. Baik. Terima kasih. I cannot Menteri. answer on their behalf. Kalau Lah pilihan raya nanti. Baik. ya memang that's why Majlis Pemulihan Negara RM1 kilo, tak Majlis Pemulihan Negara akan menyampaikan jawapan secara bertulis kepada Yang Berhormat Bagan. Baik. Menteri. Okey? Terima Terima kasih, kasih. Menteri. Masa dah panjang, cuma saya bagi satu lagi soalan tambahan kepada Pasir Mas. Pasir Mas. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya meneliti jawapan daripada Menteri tadi, ia cukup bagus, iaitu tidak tergesa-gesa, tetapi Apa bagus Pasir Mas? Orang tengah susah ni. Kamu setuju Apa barang naik? sikit rakyat? Kamu setuju barang naik? Apa? Harga barang naik kot. Out of touch Tetapi- lah, Mana ada jawapan baik macam tu? Cloud. tapi pada realitinya malulah. Menteri, Belum habis. Tanyalah. Sabarlah sikit. Saya minta Pasir Mas, kamu setuju PM nak barang naik lantik tak? penasehat. PM nak lantik Kamu penasehat kata ramai-ramai. jawapan baik. okey, tetapi pada realitinya tidak begitu Menteri. Kerana rakyat di bawah sana Penasehat sedang PM tak cukup. Kena lantik 10 orang. Lagi 50,000 seorang. 50 orang. cukup dah tu 10 Kota orang baru Raja. cukup. Saya nak bertanya ni. tak boleh ganggu. Kota Raja pun mahu tak? Okey. Saya nak tumpang juga Menteri, lah. Saya tak boleh cakap. jawapannya dari sudut teorinya sudah cukup baik, tetapi dari sudut realitinya rakyat di bawah sana sedang yang begitu baiknya? merungut. Ayam naik RM14 sekilo walaupun pada kertas RM10, tetapi RM14 sekilo. Netizen dan rakyat begitu merungut pada hari ini. Saya kira PM nak Menteri, lantik penasehat ramai. Tunggulah. 10 orang penasehat boleh lah turun saya kira harga. Menteri perlu untuk Nanti Pasir Mas turun pun jadi bawah penasehat. realiti. Saya punya soalan ialah, adakah ada pemantauan dari seluruh rantaian penawaran harga daripada peruncit daripada pemborong kepada peruncit dan sebagainya, dari seluruh rantaian penawaran itu memberikan kesan dari sudut domino effect, itu yang penting. Dan Menteri, saya dengar tadi ucapan bagaimana kerajaan akan melaksanakan harga keluarga Malaysia 2 kali sebulan. 2 kali sebulan tak cukup Menteri, tidak ada orang beli barangan basah 2 kali sebulan. Saya minta supaya dinaikkan sebanyak 2 kali, paling tidak 2 kali seminggu. Kerana ini merupakan isu rakyat dan rakyat sedang merungut di bawah sana. Ini bukan isu politik. Ya, kita boleh sebut BN barang naik, tetapi
Kalau dalam bahasa Inggerisnya PH price hike. Ini bukan isu politik, tetapi ini isu rakyat dan rakyat sedang merungut. Terima kasih. Zaman Menteri. PH Awak dalam tak naik. kabinet lah. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. lagi baik tak ada harga naik macam ni. Yang Berhormat, memang jualan keluarga Malaysia ini kita bermula dengan 2 kali sebulan dan kita akan melihat keperluannya. Jadi saya menyambut baiklah bagi pihak KPDHP saranan daripada Yang Berhormat tentang hal ini, ya, cadangan. Satu, kedua, rantaian memang kita pantau. Sebab itu pernah saya jelaskan walau di media ataupun di dalam Dewan Yang Mulia ini, iaitu kita tak boleh tengok kepada harga yang dijual runcit kerana kita perlu memahami seluruh rantaiannya dari farm gate. Sebab itu telah kami buat beberapa kali libat urus sebelum ini dan besok lagi Persatuan Peternak akan berjumpa dengan KPDHP, berjumpa dengan saya untuk yang terkini bagaimana boleh membantu mereka. Sebab itulah cadangan daripada pihak mereka ini memohon daripada kerajaan untuk bukan sekadar untuk memohon subsidi kepada makanan ayam oleh kerana kos operasi bukan hanya dalam makanan ayam, akan tetapi ada yang lain, buruh dan sebagainya. Jadi mereka cadang kepada kerajaan, kepada KPDHP dan MAFI supaya mereka dibantu dengan cara soft loan. Ini permohonan dari yang diminta oleh mereka dan inilah yang disediakan oleh kerajaan sekarang. Untuk mereka dapat soft loan, mengurangkan kos operasi dan selepas mereka dapat kurangkan kos operasi di farm gate, saya akan letakkan satu nanti harga had maksima di peringkat farm gate, lepas tu di borong dan juga barulah kita boleh letak di harga runcit, ya. Jadi kalau kita tak memahami ini memang kita tak boleh buat. Jadi jangan risau Yang Berhormat. Ini walaupun saya baru di kementerian ini, perkara ini lama berlaku dan pegawai-pegawai kat sana sangat-sangat berpengalaman. Jadi ini bukan perkara baru masalah ini. Tapi tak pernah naik setinggi macam ini. So itu Betul. This is almost a national crisis. Ya, betul. Saya harap kalau boleh minta Perdana Menteri buatlah satu majlis khas untuk lihat macam mana kita boleh turunkan harga ini. Penasihat 10 orang lagi. Terima kasih Yang Berhormat. Menteri. Masa telah cukup. Speaker, satu lagi soalan. Sedikit saja, Speaker. Jawapan menteri tadi agak merisau. Saya perlu terus maka dengan ini tamatlah sesi pertanyaan-pertanyaan jawab Menteri. Speaker, ni point of emergency. Rakyat sekarang semua tunggu. Kita bukan nak dengar perancangan. Kita ni sekarang nak selesai macam mana? Itu yang kita nak dengar Menteri. Saya appreciate Menteri jawab plan gitu gini. Ya. Saya kata masalahnya sekarang mesti ada satu langkah tindakan segera. Jadi Speaker kena bagi kelonggaran ini. Biar Menteri bagi penegasan kita bukan ada rancangan 2 bulan lagi tidak. Ni sekarang, hari ini. Kita nak tahu apa langkah. Bukan saja kementerian. Seluruh kerajaan menyelesaikan masalah ini. It's a national Saya dah bagi crisis. masa dah. Baik. Saya minta dia jawab sekali lagi. Okey, terima kasih. Terima kasih Pak Director. Yang Berhormat. Yang Berhormat, terima kasih. Tuan Yang Di-Pertua. Sebab itu langkah kita buat terkini dalam beberapa hari tadi telah saya sebut. 4 Disember ini kita akan mulakan jualan keluarga Malaysia, ya, untuk kita dengan secepat mungkin meredakan, kita berharap. Yang lain tu kita dalam perancangan kita akan buat. Sebab itu saya katakan tadi, MAFI pun akan buat sesuatu intervensi yang drastik. Yang Berhormat, terima kasih. Untuk bantu Tuan Speaker, untuk membantu jawapan daripada Paul Dickson tadi. Ya. Saya rasa saya mengetahui. Boleh? Boleh, ya? Saya dah panggil siasa. Tindakan affirmative action oleh kerajaan sedang dirangka dan sedang akan dilaksanakan. Termasuk mengenal pasti barangan yang naik. Halo Gajah bukan menteri lagi dah. Halo Gajah bukan menteri lagi, hantar nota je lah. Pertanyaan bagi Hantar jawapan bertulis dekat menteri. Yang Berhormat, pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan saya jemput Yang Berhormat Puan Rubiah binti Haji Wang Kota Samarahan. Bismillahirrahmanirrahim.